Saya masih ingat lagi ketika PAS menjadi Menteri Undang-Undang. Saya beritahu dengan Taqiyuddin. Saya buat laporan polis ke atas Almari. Saya kena dakwa. Saya kena penjara sebulan. Ya. Saya ingat lagi. Saya cakap ketidakadilan ni perlu dibetulkan. Tak bolehlah berterusan. Benda-benda yang tak betul zaman Mahathir ni mestilah dibersihkan. Tapi malangnya ditambahnya pertuduhan tu. Itu Lokman, saya pun kena juga. Saya waktu itu ada satu video tular Velfire hitam milik Timbalan Menteri Agama Ustaz Marzuk. Kenderaan itu memang tak pastilah siapa yang bawa, tapi kenderaan tu milik dia lah, ataupun dia yang dipertanggungjawabkan untuk kenderaan tu. Kan dia bawa gelong-gelong, potong double line apa semua. Video tu saya dapat daripada WhatsApp group. Saya letak di dalam Twitter saya. Dan saya mempersoalkan dengan tindakan pemandu itu. Saya kena tangkap. Saya kena panggil pihak polis daripada Kelantan, IPD Kelantan, bersama-sama dengan 2 lagi anggota. Dia telefon saya. Dia kata, "Tuan, saya sekian-sekian, saya nak jumpa tuan berkenaan tentang kes ni pun semua." Dan dia nak jumpa saya di rumah. Saya tahulah kalau jumpa di rumah ni lagi apalah saya nak jawab dengan jiran-jiran. Jadi saya mohon untuk berjumpa di tempat lain dan bersetuju pada awal. Kemudian saya kebetulan saya ada satu perjumpaan mesyuarat di pejabat salah seorang wakil rakyat di Shah Alam ini, di Kota Anggerik. Jadi saya cakap, saya ada dekat sini. Dia kata, "Marilah jumpa dengan saya untuk ambil apa-apalah keterangan ke apa, kita bincang dan sebagainya." Dia cakap, "Tak boleh, tempat tu ramai orang." Lah pula. Tak apa. Dan nak jumpa kat mana? Boleh tak tuan datang ke IPD Shah Alam? Saya pun panik, saya pun bela, apa benda ni? Jadi saya pun start kereta, saya terus pergi. Dan saya dibacakan tentang apa kesalahan yang saya lakukan, dengan hanya membuat satu posting video satu Velfire hitam yang dipercayai milik Timbalan Menteri Agama memandu secara berbahaya. Itu sahaja yang disiasat saya, yang nak dirampas handphone saya. Tetapi orang yang memandu, orang yang memiliki kenderaan itu tak disiasat. Biasa tu. Aduh, ini satu benda double standard. Itulah, kalau saudara Lokman kena sebulan, saya pun kena, saya tak tahulah. Banyak lagi sebenarnya. Hashtag kerajaan pembunuh waktu itu, saya pun kena dan sebagainya. Okey. Ini ada lagi satu cadangan menarik pada malam ini. Panas. Daripada Asmadi Hassan, Facebook, "Tolong desak Perdana Menteri segerakan siasatan terhadap kehilangan 600 bilion sebelum pilihan raya negeri." Saudara Lokman ada bukti? Saya rasa memang kena siasat. Memang kita tak ada bukti yang jelas tentang perkara-perkara ni, sebab tidak ada satu pun daripada 600 bilion ni dibentangkan di dalam parlimen. Itu paling utama sekali. Jadi kita nak minta supaya perkara ni disiasat. Kita nak tahu 600 bilion ni dibelanjakan untuk apa. Mungkin ada sebahagiannya untuk emolumen, bayar gaji, kaki tangan awam, apa semua itu tak ada masalah lah. Betul. Tetapi kalau adalah dalam bentuk direct nego, yang diluluskan kepada kroni-kroni mereka, kita nak tahu benda ni terlaksana ke tak terlaksana, harga tu berpatutan ke tak berpatutan, apa hubungan antara orang yang mendapat direct nego projek dengan pemberi projek, ada kickback ke tak ada. Ini semua mesti disiasat, sebab cara mereka berbelanja di pilihan raya negeri Melaka, cara mereka berbelanja di pilihan raya negeri Johor dan juga di pilihan raya umum, menunjukkan dalam tempoh masa yang begitu singkat mereka menjadi kerajaan, mereka mempunyai kekayaan yang luar biasa. Betul. Saya setuju. Mestilah datangnya bukan daripada langit, kan? Takkan ayah pintu saya campak duit daripada langit, betul tak? Mestilah datang daripada sumber-sumber yang kita nak tahulah, betul tak? Mana? Dan yang paling mudah sekali ialah siasat tentang 600 bilion ni dulu. Kita kena start somewhere. Dan saya akan mulakan siasatan. Saya ada kawan-kawan yang ada maklumat, ada mungkin sedikit bukti dan sebagainya. InsyaAllah ni pembongkaran berkenaan dan kita minta supaya kawan-kawan yang dulu
pernah terlibat bagi duit ke ataupun bagi projek dapat projek kena bayar tu bayar ni zaman Perikatan Nasional ni, tolonglah tampil ke hadapan. Boleh hubungi saya 0123320000 kalau ada maklumat nak bagi pada kita untuk kita siasat atau kita lapor pada SPRM, bagi insya-Allah kita akan bantu untuk memastikan mereka-mereka yang telah menyeleweng duit rakyat ini dapat kita hadapkan ke muka pengadilan. Soalan seterusnya daripada Jul YNWA, ini peminat Liverpool ni, You Never Walk Alone, daripada Facebook. Soalan, pandangan Datuk tentang angin perubahan di Pantai Timur dan Perlis bila rakyat memilih Perikatan Nasional. Apakah faktor pengundi tolak BN dan PH di 3 negeri tersebut? Saya terus terang saya cakap lah pertama, kita kena terima hakikat bahawa BN berhadapan dengan sabotaj parti dari dalaman. Okey. Ada di antara calon-calon kita yang kita gugurkan. Mereka telah bertindak bertanding atas tiket musuh. Mereka bertanding atas tiket bebas. Dan rakan-rakan mereka yang tidak bertanding pun sabotaj sama. Ini memainkan peranan juga dalam menyebabkan BN kalah teruk. Kedua, kerana faktor kewangan ni. Saya memang tak boleh terima dan takkan maaf sampai bila perbuatan keji Perikatan Nasional dengan PAS ni. Bagi saya mereka ni telah merosakkan minda anak-anak muda kita. Hanya dengan duit yang mungkin nikmat dia mungkin boleh bertahan seminggu, anak muda kita telah menyebabkan negara mungkin berhadapan dengan kesengsaraan untuk tempoh 5 tahun. Cuba kita bayangkan macam mana Muhyiddin yang dikenali sebagai bapa lockdown. Orang cukup marah dia kerana orang hilang pendapatan, orang tak boleh cari kerja, cari rezeki untuk sara hidup anak, orang terpaksa mengharapkan kepada duit KWSP. Tak pernah tahu rakyat Malaysia ni merayu pada kerajaan, bagilah kami nak keluar duit kami sendiri ni. Tak pernah. 2 kali kita kena bagi keluarkan duit KWSP, Air Sina dengan Air Citra. Sekarang pun ada orang minta ni bersasar 2.0. Kenapa? Sebab tak pernah kita sampai terseksa begitu. Bukan setakat ada yang terpaksa pinjam along, ada yang tak mampu pinjam along, ada yang buntu, ada yang bunuh diri. Tapi ada orang masih undi dia. Saya memang tak boleh terima, betul. Memang tak masuk akal. Jadi saya tak boleh bayangkan bagaimana manusia ni boleh sanggup lupakan benda tu hanya dengan duit. Hanya dengan duit. Itu sedih lah sebenarnya, sedih. Sebab anak-anak muda sepatutnya masih bersih. Patutnya jiwa mereka nakkan sebuah kerajaan yang bersih, nak kerajaan yang tidak rasuah, tidak salah guna kuasa tu sepatutnya kuat lagi. Sebagai anak-anak muda. Tapi malangnya dengan mudah mereka ni dibeli. Bagi saya cerita pasal Pakatan Harapan kenapa gagal di Pantai Timur, di utara dan juga sebahagian tempat di Perak, di Pulau Pinang. Yang pertamanya sebab kita memperakui bahawa ini kelebihan di pihak Pakatan Harapan kerana gagal mengesan peringkat awal berkenaan tentang tsunami TikTok contohnya. Dan kita lihat bila dah keputusan pilihan raya yang sangat mengejutkan, kita tewas di beberapa kerusi yang sepatutnya menang, contohnya di Pematang Pauh. Pematang Pauh yang mana calonnya adalah Nurul Izzah. Nurul Izzah ni saya lihat dia mempunyai satu karisma, potensi yang sangat bagus jika dibandingkan dengan calon lawan. Tetapi bila calon lawan tu menggunakan pendekatan TikTok, berkempen dari TikTok dan kemudian ada tsunami. Tapi Zack, kalau Pakatan Harapan ada duit banyak, Pakatan Harapan pun boleh upah artis TikTok ni. Iyalah. Tapi kita tak ada duit. Kalau dah 4 posting 100,000 dibayar, berapa banyak artis yang akan bersama dengan kita? Betul. Betul tak? Betul. Tapi kita tak ada duit mewah macam tu. Dan kalau ada duit pun, we will never do that. It's very wrong. Betul. Kita buat benda tu. Kalau kita buat advertisement Facebook ke apa, okey lah, ini normal.
Dan satu lagi, kita ni Pakatan Harapan ni dia tak pandai menjual. Menjual apa? Menjual agama. Dia tak pandai. Pakatan Harapan tak pandai langsung nak jual agama. Dia cakap straight, dia berdasarkan fakta. Kalau kita boleh menyanyikan syurga kalau undi Barisan Nasional, BN pun menang juga. Mungkin lah kalau kita pandai. Tetapi kita pun kadang-kadang kita hairan juga. IQ rakyat kita ni takkanlah begitu teruk. Betul tak? Mana masuk akalnya undi PN, undi apa? Undi BN dan undi PH masuk neraka. Itu pemuda PAS ni. Betul tak? Tapi ada orang percaya juga. Ada orang percaya. Bukannya orang lain sangat menyedihkan lah. Betul. Ya, kadang-kadang teman-teman rapat ataupun saudara-saudara sendiri, kadang-kadang kita geram juga kan. Geram juga. Allah, itu yang kita gagal nak menjual, itu menjual agama. Okey, kita pergi ke seterusnya. Daripada Rukiah Ahmad, saya ambil daripada YouTube. Kak Yang tak faham apa dimaksudkan oleh Hadi Awang yang kaitkan bola sepak dengan kerajaan perpaduan hari ini. Mohon Datuk berjelaskan. Saya pun tak faham. Dia sebenarnya dia kata mula-mula pengadil alihkan tiang gol. Sebenarnya tuanku tidak mengalihkan tiang gol. Bila tuanku panggil Datuk Seri Anwar Ibrahim, kan, tanya berapa orang yang dia ada. Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi satu numbers yang menunjukkan bahawa beliau dapat sokongan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. So ada 112. Cuma daripada 112 itu ada 10 orang yang dah memberikan SD kepada Tasim Muhyiddin.